Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kelas pengajian kita pada petang ini insya-Allah surah Al-Ikhlas. Lagi dua surah Al-Falaq dan An-Nas, insya-Allah kita dah selesaikan pusingan pertama kita punya kelas tadabbur insya-Allah. Surah Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas ini banyak nama ni, dia banyak nama lebih kurang 20 nama dia. Tapi yang majoriti, yang paling popular dengan nama Al-Ikhlas. Ada nama dia At-Tajril, itu membuang sifat salah faham. As-Samad ataupun tumpuan ataupun pergantungan. At-Tauhid, iaitu sifat-sifat tauhid. At-Tafrid, sifat tunggalnya. Pun ada juga dengan nama surah Qul Huwallahu Ahad, dan lagi nama lagi Al-Ma'rifat. Banyak nama dia, tapi kita dikenali lebih dengan Al-Ikhlas. Kita terbacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas, tema ataupun perkara pokok yang Allah nak ceritakan surah ini ialah mengisytiharkan ataupun pengikhtiarahan daripada Allah dengan tegas, iaitu tentang tauhid. Maknanya semua pembaca-pembaca Al-Quran, semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan Allah untuk memberi keteguhan kepada pegangan akidah ataupun tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita masih ingat lagi kesinambungan ataupun susu galur hubung kait dengan surah-surah terdahulu, iaitu pasal dia bermula dengan kul. Ada 4 kul bermula dengan kul Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita masih ingat, Al-Kafirun ialah satu surah yang Allah perintahkan supaya meninggalkan ataupun mufarakah dengan siapa? Dengan golongan-golongan yang kufar, golongan yang kafir, yang masih lagi berdegil walaupun dicerita berulang kali, tetap mereka nak mengamalkan kesyirikan dari segi amalan dan juga dari segi akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka degil, maka Allah perintahkan supaya memutuskan hubungan dengan mereka. Itu surah Al-Qul yang pertama, Qul huwallah, yakni kuliah, yakni tujuan Allah untuk menafikan ilah-ilah yang lain. Pasal apa? Pasal kebanyakan golongan kafir ada ilah-ilah yang lain. Jadi kuliah Al-Kafirun ialah dari segi kalimah syahadah kita ialah la ilaha. Tiada ilah-ilah yang lain seperti mana yang diikuti oleh golongan-golongan kufar tersebut. Memutuskan hubungan dengan mereka yang pegang dengan la ilaha tadi. Di mana Allah suruh khususkan untuk Qul huwallah ataupun Al-Ikhlas. Yani la ilaha untuk Al-Kafirun, ha illallah, kecuali Allah saja, kita tauhid Allah saja, iaitu dalam surah Al-Ikhlas. Itu perbezaan dia. Maka kuliah mufarakah dengan dia, tinggalkan dia. Untuk siapa? Pergi tumpukan semata-mata kepada Al-Ikhlas, yakni Allah nak ceritakan mentauhidkan dia dalam surah Al-Ikhlas. Itu perbezaan dia. Dan selepas Al-Kafirun kita pergi kepada surah An-Nasr, surah kemenangan. Bila memutuskan hubungan dengan golongan kufar, tinggalkan perkara-perkara syirik, tinggalkan perkara-perkara khurafat, maka Allah beri kemenangan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah, maka Allah beri kemenangan. Di mana
Walaupun golongan-golongan kufar sedikit, sebahagian besar mereka orang Arab tahun ke-8 Hijrah semua masuk Islam, maka itu kemenangan. Pasal apa kemenangan? Pasal berpegang kepada tauhid tadi. Lepas surah An-Nasr, kita pergi pada surah Al-Masad. Kita baru tengok minggu lepas, iaitu surah Tabbat Yada. Apa dia surah Al-Masad? Hubung kait dia. Mana-mana yang tak nak kembali kepada Qul Huwallahu Ahad, mana-mana yang sekongkol dengan golongan-golongan kufar tadi, iaitu seperti mana golongan-golongan yang degil tadi, maka Allah hukum dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, seperti mana golongan-golongan Abi Lahab, Allah hukum dia dengan neraka Jahanam. Itu dia. Lepas itu habis Al-Masad. Pada petang ini surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Nak menang, nak berjaya dunia, bahagia dunia. Allah memberi bantuan apabila semua hamba dia betul-betul pegang seperti mana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ikhlas. Itu dia punya hubung kait dia di antara daripada Al-Kafirun sehingga Al-Ikhlas. Dan juga selepas ini ada lagi 2 surah lain lagi, iaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Apa hubung kait dia? Semasa hamba Allah ataupun kita semua ini nak beramal, nak memegang akidah tauhid, tidak boleh elak daripada ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Gangguan-gangguan daripada manusia-manusia, gangguan-gangguan daripada masyarakat. Maka cara nak atasi dia, cara nak elak dia, betul-betul beramal dengan Al-Falaq, betul-betul Qul a'udzu birabbil falaq. Maknanya betul-betul pastikan, pegang betul-betul bergantung dengan Tuhan. Nama Al-Falaq ini Tuhan yang menciptakan hari yang gelap dan terang tersebut, maka bergantung dengan dia. Itu kalau gangguan daripada manusia ataupun gangguan daripada masyarakat ataupun gangguan daripada luaran. Kalau timbul pula gangguan daripada dalaman, daripada hati kita, sifat dengki, sifat hasukan syaitan, maka surah terakhir surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kita bergantung kepada Tuhan manusia semua sekalilah. An-Nas nanti 3 nama Allah untuk berlindung daripada tipu daya syaitan, bisikan syaitan. Itulah hubung kait di antara surah-surah yang kita akan belajar selepas ini. Lepas itu kita tengok ini dalam bentuk mukadimah, apa dia asbabun nuzul dia. Asbabun nuzul, kenapa diturunkan surah Al-Ikhlas. Banyak sekali hadis-hadis untuk sebagai asbab turunnya surah Al-Ikhlas dan dalam jalur-jalur yang berlainan, iaitu di atas pertanyaan masyarakat ketika itu kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan masyarakat ketika itu sama ada golongan golongan musyrikin, iaitu golongan Mekah lah, golongan Arab jahiliah, golongan-golongan Nasara dan juga golongan Yahudi. 3 golongan yang ada, Nasara, Yahudi dan musyrikin. Mereka datang berjumpa Nabi pasal mereka keliru, mereka samar dengan ajaran Nabi untuk mentauhidkan Allah. Maka mereka datang jumpa Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, sif lana rabbaka. Sifat kepada kami rabbaka, Tuhan kamu. Dia suruh sifatkan Allah. Sifatkan. Pasal Nabi cerita untuk mentauhidkan Allah, ada hajat minta dengan Allah, nak beramal khusus dengan Allah semua sekali, maka ceritalah kami sifat kami. Itu merupakan pertanyaan mereka. Musyrikin bertanya pasal apa? Pasal golongan-golongan musyrikin ini, dia walaupun dia percaya dengan Allah, percaya dalam ayat man khalaqas samawati wal arda, jika ditanya pada orang Arab jahilian siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, nescaya mereka mengatakan Allah. Mereka percaya dengan Allah cipta langit, Allah cipta bumi. Ini orang Arab jahiliah, orang yang Allah panggil musyrikin. Pasal apa? Pasal dia percaya dengan Allah cipta langit, cipta bumi, bagi rezeki, dia percaya. Tapi tidak percaya mereka ialah mereka mengatakan ada ilah-ilah yang lain. Ini pokok persoalan yang mereka tanya tu. Mereka tanya tu, shiflana rabbaka.
bagi tahu sifat-sifat Tuhan kamu tu. Pasal dia percaya dengan ada ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang lain pada salah satu percayaan mereka ialah mereka mengatakan malaikat itu ialah anak perempuan Allah. Ini dalam kepercayaan mereka. Dia mengatakan Allah kahwin dengan jin, maka keluar anak malaikat dan anak perempuan. Kita tengok bertadabur nanti, itu kepercayaan mereka. Di samping malaikat, mereka percaya juga dengan wali-wali. Nak pergi, nak masuk hutan ke, nak masuk ke padang pasir ke, nak buat apa, mereka puja ni. Ya Syekh penjaga wadi, ya Syekh penjaga padang pasir, tolonglah anak cucu nak lalu ini. Sama dengan masyarakat kita. Itu ilah-ilah. Bersama-sama dengan Allah, perkara-perkara kecil supaya mereka selamat, tak sesak di padang pasir ke, tak ditimpa di sakit perut ke, maka memadai dengan ilah-ilah tadi. Jadi bila Nabi kata tidak ada ilah melainkan Allah saja, mereka ragu, mereka datang jumpa Nabi. Mereka tanya, sifat kepada kami, apa dia Allah yang kamu suruh kami ikut ini, wahai Muhammad. Itu untuk musyrikin. Pergi pula kaum-kaum yang lain, kepada kaum Nasara. Kaum Nasara ini, dia percaya dengan Allah, dia percaya dengan Nabi Isa. Maka bila dia percaya dengan Nabi Isa, maka dia mengatakan Nabi Isa anak Allah. Percaya dengan Maryam, percaya dengan Nabi Zakaria. Di samping Allah, dia mengambil berkat ataupun ada anak-anak Allah ini boleh menyelesaikan masalah mereka. Ada hajat yang kecil-kecil memadai dengan Nabi Isa, dengan Maryam, dengan Nabi Zakaria. Ini kepercayaan mereka. Maka bila Nabi kata semua tak boleh kecuali Allah saja, mereka tanya, siflana rabbaka, sifat kami Tuhan-Tuhan kamu, wahai Muhammad. Begitu juga dengan orang Yahudi, datang jumpa Nabi juga, persoalan yang sama juga. Mereka keliru pasal mereka juga percaya di samping Allah, mereka percaya juga Allah ada anak, yakni Nabi Uzair. Maka mereka pun sifatkan, maka Nabi pun ceritalah tentang ini asbabun nuzul dia. Maka Allah pun turun ceritakan dengan dia orang semua, wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Maknanya dialah Allah yang esa. Itu maksudnya, bukan ada ilah-ilah yang lain. Jawab persoalan la ilah, nafikan ilah-ilah, la ilaha illa saja, la ilaha illallah tu je, la ilaha illallah, kecuali Allah saja yang patut disembah, patut diibadat, patut diminta doa, patut segala-galanya, cara hidup dan akidah pegangan semua sekali Allah semata-mata, tidak ada ilah-ilah yang lain. Itu dari segi asbabun nuzul. Lepas tu kita tengok pula dari segi apa lagi? Dari segi kelebihan. Pasal ramai orang kita ni baca Qul Allah, nak tengok kelebihan. Orang sangat suka, masyarakat kita ini buat sesuatu, baca ayat Quran ni, dia tengok nak sangat kelebihan. Kadang-kadang dia reka kelebihan-kelebihan. Yang tak ada kelebihan pun, dia tambah kelebihan-kelebihan dia sendiri. Tapi tengok, ada tak dari segi Al-Ikhlas ini, kelebihan-kelebihan dia banyak sekali. Pasal kita tengok nama, bila semakin banyak nama-nama surah itu, semakin pentinglah. Maka banyak hadis-hadis, banyak hadis-hadis tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Kita tengok salah satu dia ialah hadis daripada Aisyah, iaitu ketika daripada Aisyah, saya kasar sajalah, daripada ketika satu peperangan di mana Nabi tidak hantar Nabi tak ikut berperang kecil, Nabi tak pergi, Nabi hantar sahabat dia, maka sahabat Nabi pergi berperang. Selesai berperang, semasa balik dia singgah solat di suatu masjid kawasan orang Islam, penempatan Islam. Maka dia join Jumaah ketika tu. Maka imam tersebut semayang jahar, maknanya maghrib ataupun isyak ataupun subuh. Dia mendengar baca macam mana? Imam tadi akan baca selepas Fatihah, dia baca surah Qul Huwallah. Lepas itu, lepas Qul Huwallah, dia ikut dengan surah yang lain. Lepas Fatihah, dia baca Al-Ikhlas dan diikuti dengan surah yang lain. Maka jadi keheranan sahabat, kenapa baca dua surah? Maka sahabat pun balik tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tengok fulan di kawasan sekian kawasan, pelik sikit. Dia solat, lepas Fatihah dia baca Qul Huwallah dan dibaca surah-surah yang lain. Maka Nabi suruh sahabat, Nabi tak cepat jatuh hukum. Wahai sahabat, pergi tanya dia, kenapa dia buat macam itu? Maka sahabat pun pergi jumpa balik imam tadi. Wahai tuan imam, kenapa kamu
baca baca dua surah sekali, adakah tak memadai dengan satu surah? Maka dia kata, wahai sahabat, dia kata, salahkah aku menyintai sifat Ar-Rahman dalam yang Allah ceritakan sifat-sifat pemurah Allah dalam semua sifat-sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas, sifat Ahad dia, sifat Somad, As-Samad dia, sifat Lam Yalid walam yulad walam yakul lahu, semua sifat-sifat Allah sebut. Salah ada sifat pemurah kat situ, salahkah aku menyintai dia? Maka bila tak jawab macam itu, sahabat bagi tahu Nabi balik alasan dia. Maka Nabi kata, bagi tahu fulan bin fulan, bagi tahu fulan bin fulan, pasal dia menyintai sifat-sifat Allah, maka Allah juga menyintai dia. Maka nak dapat cinta Allah, maka kena berulang kali baca Qul Allah ataupun bertadabbur Al-Quran, pasal Al-Quran banyak sifat-sifat Allah. Jadi para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelas kita pun semua sama ni. Kita pun, saya yakinlah macam kita dulu, sebagian besar pada kita lah, bila kita solat kita baca Al-Ikhlas ini. Tapi adakah kita baca tadi atas niat menyintai sifat-sifat dalam surah Al-Ikhlas, sifat Ahad, sifat As-Samad? Adakah kita macam itu? Maka kalau sifat kita macam itu, maka kita menepati hadis Nabi yang Allah menyintai. Bila Allah mencintai, Allah akan bagi syurga dengan dia. Tetapi persoalannya, sebahagian besar kita baca Al-Ikhlas ini untuk segera siap solat kita. Nak menyegerakan, kalau boleh 2 minit nak siap dah solat. Pasal apa tu kita pilih ayat-ayat yang pendek? Kita terkenan menyintai surah yang pendek, bukan menyintai Allah dalam sifat-sifat Allah. Maka sayang sekali kita mulai hari ni kita dah bertadabbur kenal sifat-sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas, maka kita ubah niat kita baca, kekal juga baca Qul Allah, tapi pasal tanamkan sifat menyintai Allah dengan kenal sifat-sifat Allah tersebut. Bila Allah perkenalkan diri dia dengan sifat-sifat dia, maka kita rasa cinta, kasih sayang dengan Allah. InsyaAllah Allah juga akan kasih sayang dengan kita juga. Dalam hadis yang kedua daripada Anas pun sama juga. Ini hadis ni pada Bukhari pun ada, Muslim pun ada, Abu Daud pun ada, banyak hadis sekali. Dalam satu lagi ketika di satu orang Ansar jadi imam di Masjid Quba, tak ingat saya, Masjid Quba. Orang imam ini disenangi oleh masyarakat Madinah tersebut pasal imam yang bagus. Maka dia pun, bila seorang sahabat pergi solat kat situ, maka dia pun semayang jahar, maghrib ke isyak ke subuh ke, bila dia solat lepas Fatihah, dia baca surah yang lain. Lepas baca surah yang lain, lepas tu dia ikuti dengan surah Al-Ikhlas terbalik. Yang tadi dia baca Ikhlas dulu, dia sambung dengan surah lain. Kali ini imam tu baca Al-Ikhlas dahulu, baca surah yang lain dahulu, baru baca Al-Ikhlas. Dia terbalik daripada yang tadi. Maka sahabat habis solat pergi jumpa dia. Wahai tuan imam, tak memadai ke dengan surah pertama yang kamu baca tadi, yang kamu pergi tambah lagi dengan surah Al-Ikhlas lepas itu? Maka imam tak dijawab. Imam tak dijawab, salahkah aku menyintai Allah dengan aku kenal sifat aku kenal sifat-sifat dia tadi. Maka kalau kamu tidak menyenangi aku boleh stop jadi imam. Kalau kamu masih berkenan aku boleh teruskan. Maka sahabat pergi jumpa Nabi lagi. Nabi jawab sama. Nabi kata, memandangkan alasan dia menyintai Allah, maka bagi tahu dia Allah sediakan syurga untuk dia. Masya Allah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, dengan baca Qul Huwallah, dan setiap solat kita, betulkan niat kita baca kerana kasih sayang, cinta dengan Allah atas kita kenal sifat-sifat dia, maka Allah bagi syurga dengan kita. InsyaAllah kita akan memenuhi. Tapi kena betulkan tujuan kita baca ayat-ayat Allah, cinta kasih sayang dengan mengambil pengajaran atau maksud dalam ayat itu sendiri. Maka dia kata apa tadi?
ini uhibbuha. Sesungguhnya aku menyintai surah-surah tersebut, sifat-sifat Allah tersebut. Maka Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalaqal jannah. Maka kasih sayang kamu pada surah tersebut, maka Allah khalaqal jannah, Allah bagikan, masukkan syurga dengan dia. Maka itulah, maka amat seronok sekali bila kita memahami ayat macam ini. Maka kita kena beramal dengan ayat ini. Maka mulai hari ini, kalau kita baca Qul Huwallah ataupun Al-Ikhlas solat kita, betulkan niat kita, kita amat menyukai sifat-sifat Allah, tauhid yang Allah sampaikan dalam 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas. Jadi kita kena bertadabbur dulu. Satu lagi pun ada juga dalam kata-kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ada mengatakan, sesiapa yang menyintai Al-Quran, maka Allah akan menyintai dia. Maka itulah maknanya kena minat dengan Al-Quran. Kalau sebagai Al-Quran, maka man ahabbal Quran, sesiapa yang menyukai Al-Quran, maka faqad ahabballah, maka nescaya Allah akan menyukai dia. Tanda mana kita menyukai Al-Quran? Bagaimana cara? Tanda-tanda ciri-ciri orang yang menyukai Quran, apa dia? Orang yang selalu baca Al-Quran lah. Tengok masa kita. Tengok bila kita suka kepada sesiapa. Masa kita muda-muda dahululah. Mungkin orang lain muda lagi. Saya muda-muda dulu. Bila kita bercinta, tiap-tiap hari kita akan nak bercakap dengan girlfriend ataupun kekasih kita. Belum sunat lagi gitulah. Nak bercinta dah. Maknanya hari-hari nak berjumpa, nak bercakap. Dah, itu tanda kecintaan. Begitu juga dengan Al-Quran. Tanda kita cinta, suka Al-Quran, kena selalu baca. Tengok berapa banyak masa kita peruntukkan Al-Quran. Bukan setakat baca. Baca dan faham. Bila kita faham, kita beramal dengan dia. Bila kita beramal dengan, kita menyebarkan dia. Memenuhi 4 inilah barulah kita menyintai Al-Quran. Baru mendapat balasan kecintaan Allah. Maka jadi untuk kita dapat cinta Allah, untuk dapat balasan syurga Allah, maka kita kena menyintai Al-Quran. Sama, maka kita pun mulalah bertadabbur lah. Mari kita bertadabbur surah ni. Baru tadi mukadimah baru ni. Ni baru kita nak bertadabbur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakan apa? Katakan huwa, dialah. Kenapa dikatakan huwa? Pasal semua masyarakat yang tanya Nabi tadi, semua dia kenal Allah. Orang Nasara pun dah kenal Allah. Orang Yahudi pun dah kenal Allah. Orang musyrikin pun dah kenal Allah. Bukti dia yang kita baca tadi dah. Tengok orang Arab, semua nama dia Abdullah. Ramai nama Abdullah. Dah. Pasal hamba Allah. Dia dah kenal dengan Allah. Dia dah familiar. Jadi memadai dengan Allah kata, huwa, dialah yang kamu dah kenal itu, yang esa. Sebelum ini kamu bukan mengesakan dia. Esa, apa dia esa? Esa ini tunggal, ahad. Dah. Hanya bukan satu. Kalau satu ada 2, 3, 4. Tunggal. Tidak ada 2 dan tidak ada selebihnya. Tunggal, esa, mengesakan Allah. Maka esa macam mana? Setiap solat kita kena mengesakan dia untuk dia saja, bukan untuk orang lain. Sebab itu kadang-kadang bila kita solat, kita nak tunjuk ke orang, nak tunjuk kepada isteri ke, nak tunjuk kepada wakil rakyat ke, nak tunjuk pada sesiapa saja, maka dikhawatiri solat itu bukan untuk Allah, bukan untuk mengesakan dia. Begitu juga dengan berdoa kita. Berdoa kita semata-mata untuk Allah saja. Barulah jadi ikhlas. Untuk apa dipanggil surah ikhlas? Setiap amalan kita, setiap pegangan kita, setiap cara hidup kita, setiap ibadat kita, setiap solat kita adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas untuk dia, barulah Allah terima segala amalan-amalan kita tadi. Kalau kita buat, kalau kita amalan kita bukan untuk Allah, Allah tak akan terima. Allah akan terima pasal kita ada sesuatu kepentingan bersama-sama dengan Allah pun ada, dengan yang lain pun ada juga. Kita mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain yang kita dah tolak dah. Seperti mana surah Al-Kafirun. La ilaha, tidak ada ilah-ilah. Aku solat untuk Allah. La ilaha
illallah, untuk Allah semata-mata. Doa untuk Allah semata-mata. Diuji dengan macam mana sekalipun, kita untuk Allah semata-mata. Jadi bagaimana kalau kita ada bersama Allah dengan kita tumpukan juga, dengan yang lain kita minta juga, maka segala amalan-amalan kita tidak akan menjadi. Tidak akan menjadi. Kita tengok satu surah dalil dia, kita tengok satu surah. Surah apa? Surah, tuan tengok nantilah, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 23. Surah Al-Furqan surah yang ke-20 ayat yang 23. Apa jadi kalau kita tak ikhlas setiap ibadat kita, setiap solat kita, setiap doa kita tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ini, apa jadi bila kita pergi menemui akhirat? Sekarang kita seronok. Kita seronoknya aku beramal, seronoknya aku solat, seronoknya aku infak, seronoknya aku ibadat, seronoknya aku buat itu, seronoknya aku buat ini. Seronok, syok sendiri. Tapi bila kita pergi menemui Allah, kalau masa amalan kita atas dunia ini, kita tidak ikhlaskan untuk ahad, untuk Allah yang esa tadi, maka Allah kata apa? Tengok ayat 23 surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami tuju macam bicara nanti, kami tuju bicara pada apa yang mereka kerjakan dan jenis amal yang mereka lakukan masa atas dunia dulu. Masa pergi jumpa Allah nanti, Allah kata, kami tujukan, kami hisap, kami kirakan atas tujuan apa mereka beramal masa atas dunia dahulu. Amilu min amalin. Dia merasa amalan baik, tapi kalau amalan dia tadi bukan khusus untuk Allah semata-mata, ada ilah-ilah yang lain, ada pergantungan hati yang lain selain daripada Allah, maka Allah kata apa? Faja'alnahu haba'an mansyura. Maka kami jadikan amalan-amalan yang dia buat atas dunia, sebanyak mana amalan-amalan yang dia buat atas dunia dulu pun, maka menjadi sebagaimana debu-debu saja. Tengok tuan-tuan puan-puan, syok kita buat amalan atas dunia, tapi kalau bukan untuk ikhlas untuk Allah semata-mata seperti mana yang kita nak bertadabbur surah Al-Ikhlas ini, maka amalan kita menjadi sia-sia. Pergilah amal sebanyak mana pun, segala amal yang menjadi debu. Debu ni benda yang tak ada guna lah. Kalau jadi benda lain, okey juga. Ni debu benda tak ada guna. Maka mata dunia kalau jadi debu ni benda orang tak nak. Kita jalan pun kita tutup mulut kita dah. Sapu sampah, tengok debu, tutup mulut hidung kita ni dengan emas. Pasal apa? Takut debu masuk. Pasal bencinya kita dengan debu. Maka benda yang kita paling benci atas dunia inilah Allah jadikan pahala amalan kita atas dunia ini menjadi debu yang sebagaimana kita tak suka macam masa atas dunia ini. Ingatlah, maka itulah keikhlasan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga dengan dalam surah Al-Fatihah. Kita sendiri ucapkan segala puji, alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Allah siapa dia? Allah. Allah yang cipta kita, Allah yang jaga kita. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang urus tabi kita semua. Pasal hanya Allah ni saja. Sifat-sifat Allah tadi, banyak sifat. Sifat Al-Khaliq, sifat Ar-Rabb, sifat penjaga, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifat Abra, semua sifat-sifat Allah banyak sekali. Hanya zat Allah satu saja. Esa dia, tapi sifat-sifat kita beramal dengan sifat-sifat dia ini. Maka bila kita baca, kita tupu dengan kita beramal dengan sifat-sifat dia, maka kita bertawassul dengan sifat-sifat dia untuk mendapat cinta, kasih sayang, redha, suka Allah kepada kita. Itu tujuan dia. Maka di sinilah, maka tidak ada cara lain, kita kena ikhlaskan segala amalan kita untuk Allah semata-mata. Kalau kita nak Allah terima amalan kita, kalau kita nak Allah redha segala amalan kita. Begitu juga dengan dalam surah yang lain, dalam surah yang lain. Tengok surah apa? Satu dalam surah Al-Quran, golongan-golongan abrar, golongan-golongan yang Allah bagi syurga ni, sifat-sifat utama dia ialah, saya baca, orang yang dia bagi makan tanpa meminta balasan dan terima kasih sekali. Surah Al-An'am, surah Al-Insan, surah Al-Insan, ayat 9. Surah Al-Insan ayat yang ke-9. Kita tengok sekejap. Surah Al-Insan ayat yang ke-9. Pasal surah ni saya nak suruh kita betul-betul faham pasal tauhid, akidah ini. Kita perlu memahami betul-betul bahawa amalan kita diterima Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-9 surah Al-Insan. Innama nut'imukum
liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka memberi makan kepada orang miskin. Pasal apa? Ciri-ciri orang yang ahli syurga ialah orang yang berinfak, orang yang bagi makan orang miskin, orang yang suka infak untuk jalan. Tapi infak dia mesti untuk Allah semata-mata. Kenapa? La nuridu minkum, la nuridu. Mereka tak nak balasan. Mereka tak nak balasan. Minkum jazaan wala syukur, dan mereka tidak perlu pun ucapan terima kasih. Tengok, bila kita infak, bila kita buat suatu kebaikan saja, kita jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Salahkah, Ustaz? Orang ucap terima kasih. Tak salah ucapan terima kasih, bukan kamu mengharap. Ucapan terima kasih untuk orang yang terima, orang yang terima kebaikan tadi. Dua perkara yang berbeza. Yang kita bercakap ini atas kita yang menginfak, kita yang buat baik. Kita buat baik, kita jangan mengharapkan balasan, jangan kita mengharapkan walaupun terima kasih sama sekali. Dah. Jadi, bila kita ucapkan terima kasih atau mengucapkan mengharap bacaan, tak sempurna amalan kita. Itu yang menjadi debu tadi. Tapi kita cek ibrah apa sini. Pengajian untuk kita, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Cek balik setiap perkara-perkara kebaikan yang kita buat, infak yang kita buat, adakah kita mengharapkan? Cek kita balik. Apa perasaan kita bila kita bagi infak, kita bagi apa-apa, orang tak ucap terima kasih dengan kita. Mesti kita, apa hati kita? Kebanyakan kita tak ada guna punya kawan. Aku buat sekian-sekian, dia tak terima kasih tu. Tengok. Nampak tak sekarang ni? Zalimnya manusia. Kita buat suatu benda mengharapkan sesuatu. Itu bukan kerana Allah. Kerana Allah ialah kita buat suatu benda, jangan mengharapkan sebarang ganjaran, jangan mengharap. Walaupun terima kasih pun tak payah mengharap. Tetapi dalam erti kata yang lain pula, dalam hadis Nabi yang lain pula, orang yang menerima infak, orang yang menerima kebaikan, dia kena balas kebaikan tersebut dengan terima kasih, dengan bersyukur. Itu perkara yang berbeza. Kita jangan mengharap. Dia kena mengucapkan tersebut. Itulah bila kita berilmu, kita tak kisah benda perkara ini. Pasal apa? Pasal itulah benda-benda yang kita akan perolehi. Sebab itu bila orang bagi suatu benda, kita baca, orang ucapkan dengan kita, setiap benda yang kita buat, kita bagi ke orang ucapkan jazakallahu kathiran, jazakallahu kathiran, jazakallahu jazakallahu khairan, jazakallahu khairan kathiran. Kita jawab. Wa anta fa jazakallahu khairan. Pasal apa? Pasal takut. Takut apa tu? Takut kita nak balasan yang kita bagi dia tadi. Jadi sebelum dia rasa nak balas, cepat-cepat kita jawab dia, semoga kamu juga dapat kebaikan tadi. Mana kita bagi dia bukan nak balasan tadi. Kita bagi dia untuk dapat ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena melazimi diri kita, setiap benda nikmat kita dapat, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, maknanya kita berdoa pasal atas perkara kebaikan kita mendoakan, maka orang itu jawab baliklah. Dan kebaikan tadi pun jazak kebaikan juga, maka sama-sama kita kena melazimi perkara-perkara ini, tanda keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi itulah ayat yang pertama kita bertadabbur, maka jelas ibrah yang kita boleh ambil di sini ialah keikhlasan kita hanya untuk semata-mata Allah saja. Jangan kita buat suatu benda nak dapat apa-apa balasan daripada tempat yang kita buat perkara-perkara baik tadi. Kalau kita nak tadi, maka atau buat bukan untuk Allah saja, maka amalan kita akan menjadi debu-debu, tak akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah pilih kita, menjadikan amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah lah apa dia? As-Samad. As-Samad ini tumpuan, pergantungan, pautan hati. Itulah as-samad. Pergantungan hati semata-mata. Mana Allah lah tempat bergantung. Tidak ada tempat bergantung selain daripada dia. Kalau ikut kata-kata apa tu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Definisi as-samad, banyak sekali definisi ya. Di antara saya petik Abdullah Abbas, dia kata
As-Samad ialah sifat-sifat sempurna Allah, sifat-sifat lengkap Allah. As-Samad ialah sifat sempurna Allah dan semua makhluk bergantung harap dengan dia. Semua makhluk menumpukan dengan dia, itu dia. Maka semua makhluk berhajat hanya pada dia. As-Samad, sifat sempurna Allah yang paling lengkap, maha lengkap, dan semua makhluk berhajat hanya kepada As-Samad saja. Hanya pada dia, saya tidak bergantung pada yang lain. Itu maksud As-Samad. Maknanya tujuan kita hidup di dunia ada dua perkara, ada hajat dan ada masalah. Kalau ada hajat pun kita minta dengan Allah supaya Allah perkenankan hajat kita. Tidak minta hajat kita kepada selain daripada Allah. Dan kalau kita diberi masalah oleh Allah pun, maka kita memohon dengan Allah saja supaya kita bersabar dengan musibah tersebut. Ada masalah pun minta apa? Minta suruh Allah selesaikan masalah kita. Kabulkan masalah kita. Ada hajat kecil, hajat besar. Masalah kecil, masalah besar. Hanya Allah saja tempat kita bergantung harap. Tidak ada kepada perkara-perkara lain selain daripada Allah. Sekali kita menafikan, la ilaha. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Tapi kita ini, bila diuji dengan kesenangan, kita mulalah tidak bersyukur dengan Allah. Tak bersyukur tu tanda kita telah lari daripada Allahus Samad. Bila diuji sikit, jangan buat berdoa dengan Allah sehari dua hari, kita mula cari perkara-perkara khurafat lain. Maka sini kita tidak sabar, tidak minta dengan Allah sebarang hajat dan sebarang masalah tadi. Maka di sini cerita di sini Allahus Samad ialah bila kita dah kenal Allah, kudrat dia, sifat-sifat dia dalam Fatihah, Allah pencipta, Allah penjaga, Allah urus tadbir, Allah juga raja pada hari. Kemudian dah kenal sifat-sifat Allah, apa as-samad dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja ya Allah aku beribadat. Hanya kepadamu saja ya Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Itu as-samad. Maka hanya dengan Allah saja, walau berlaku macam mana sekalipun, aku tetap hanya Allah ada bersama aku. Susah macam mana pun, aku tetap berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah aku berusaha dan berikhtiar. Itu maksud apa tu as-samad. Maka kita hanya bergantung dengan Allah. Sebarang hajat, sebarang masalah, kita bergantung Allah semata-mata, tidak ada ilah-ilah yang lain. Ini yang disalahi oleh golongan-golongan musyrikin, oleh golongan-golongan Nasara, oleh golongan-golongan Yahudi. Pasal apa? Pasal mereka di samping Allah, mereka ada ilah-ilah yang lain. Orang Arab contohnya nak pergi musafir, masuk padang pasir, dia minta dengan malaikat-malaikat. Dia minta dengan roh-roh wali dia, Al-Ata, Al-Uzza, dalam bentuk berhala dulu. Al-Ata, Al-Uzza, Al-Manat, semua sekali minta. Wahai Al-Uzza, itu roh-roh wali di belakang berhala-berhala. Bukan berhala tu. Sebab tu kalau berhala tu musnah sekalipun, dia buat yang lain pasal dia puja, dia minta roh-roh. Perkara-perkara kecil, setakat nak pergi memburu, setakat nak pergi memancing ikan, setakat nak masuk hutan, memadai dengan ilah-ilah ni sajalah. Tak payah dengan Allah. Nak minta dengan Allah, mintalah yang besar-besar. Kalau kemarau ke, gempa bumi, kan minta dengan Allah. Benda kecil-kecil pun Allah pun sibuk. Allah pun ada wakil-wakil dia. Kan Allah ada anak. Mulalah dia kata, kan Allah ada walad, Allah ada anak. Kan Allah ada orang-orang suruhan dia. Inilah akidah. Ini akidah yang kita nak belajar dalam surah Al-Ikhlas. La ilaha, tidak ada. Ada hajat kecil ke, hajat besar ke, Allah saja tempat kau minta sebarang pertolongan. Sebab tu ulama-ulama zaman dahulu, dia betul bergantung sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai ke tahap kalam ulama, selipar dia putus tali pun, wahai Allah, putus selipar aku, ya Allah. Tak tu sekali. Kecil sangat sekalipun, Allah tetap dia beri tumpuan utama dahulu. Masak kat dapur,
Oh, habis bawang, habis beras. Kita lupa segala-galanya. Bahkan marah pula. Dah. Habis beras kat dapur. Mulalah kita mula mencarut. Covid lah, inilah kerajaan tak guna lah, itu tak guna. Tengok kita sekarang ni. Terbalik. Nampak tak? Itulah as-samad tak ada. As-samad kita tidak betul-betul bertadabbur ayat Allahus Samad. Allahus Samad. Masalah kecil Allah. Masalah besar pun Allah. Hajat kecil pun Allah, hajat besar pun Allah, hanya Allah saja dah. Tengok macam-macam mana doa kita, ibadat kita tumpukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sebarang rezeki ke, sebarang penyakit ke, itu ujian Allah. Ujian Allah nak bagi rezeki, dia bagi rezeki kita. Adakah kita bersyukur dengan rezeki dia? Macam tanda syukur. Tanda syukur, banyaklah jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia-manusia yang lain, dan banyak zikir, keluar lisan, banyak baca Al-Quran, banyak membalas jasa Allah. Tanda kesyukuran bila Allah tambah rezeki. Bila Allah beri pula potong rezeki tadi, rezeki musibah, habis rezeki kita. Kita mula pun berdoa dengan jangan takut, jangan risau. Allah lah pemberi rezeki, mesti ada ujian. Allah bagi nikmat pun kalau kita bersyukur dapat pahala. Allah bagi musibah pun kita sabar, kita dapat pahala. Satu hadis, untung orang mukmin tulen. Allah bagi nikmat, dia bersyukur, ada kebajikan baginya. Allah bagi musibah, dia sabar, dapat pahala sabar. Allah bagi kebajikan baginya. Setiap saat orang mukmin tulen sentiasa berada dalam kebajikan, sentiasa berada dalam pahala, dan pahala ini pergi menemui Allah dengan bawa pahala yang banyak, dan insya-Allah Allah akan bagi dengan rahmat Allah, Allah bagi syurga dengan itu tadi. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya kata pasal masa pun dah ni, saya cuba ringkaskan. Banyak dalam ayat Al-Quran orang takut dengan musibah yang Allah turunkan. Takut hilang rezeki, takut nak infak, takut habis rezeki. Masa zaman sahabat dulu, orang Arab jahiliah, bila Allah perintahkan hijrah, mereka takut. Tak. Bagaimana hijrah wahai Rasulullah? Tak. Ni orang yang tak ada iman lah. Nak tinggal rumah, nak tinggal tanah, pergi sana nak makan apa. Itu dia tak ingat rezeki macam tu. Dalam surah apa? Dalam ayat Quran ada Allah nukilkan kisah ini. Kisah ini bila dia mati, bila dia mati dalam Al-Quran, Allah tanya, malaikat tanya dia. Bila mati malaikat, Allah tanya dia. Allah tanya apa? Allah tanya dia, wahai bipolan, kenapa kamu tidak beramal di tempat sekian-sekian tempat? Maka Allah dia jawab, dia jawab dalam ayat Al-Quran itu, bumi Allah susah. Bumi Allah maknanya menerima tekanan yang hebat di Mekah. Tak boleh beramal ketika tu. Maka malaikat jawab ayat Allah SWT, dunia ini Allah amat luas, maka berhijrahlah keluar daripada tempat itu. Nak cerita di sini bila kita ada masa tempat kita boleh, rezeki Allah ada di mana-mana, kita boleh berhijrah tempat mana-mana. Itu di antara kata-kata, di antara hujah untuk rezeki ini ada di mana-mana. Jangan taksub dengan satu tempat saja itu rezeki. Dan yakinlah bahawasanya setiap rezeki atau apa saja ialah ujian untuk kita. Allah bagi ujian, Allah nak bagi syurga untuk kita. Sejauh mana kita boleh duduk pasal syurga ini tempat yang paling indah, tak terjangkau dengan akal, tak terpandang dengan mata, tak terdengar telinga keindahan dia. Pasal nak bagi tempat yang paling indah inilah, maka di sinilah maka Allah akan bagi, Allah akan nak uji kita. Sebelum Allah uji kita, maka Allah akan uji dulu supaya kita menerima ujian tersebut. Adakah kita boleh lulus ujian tersebut? Dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu ingat senang-senang nak masuk syurga aku tanpa di sisi aku kamu berjuang dan kamu sabar. Dalam ayat lain pun, adakah senang-senang kamu nak syurga Allah tanpa kamu diuji dengan kemiskinan, dengan berbagai-bagai ujian. Maka tanpa ujian, maka kita tak boleh masuk syurga. Bila ada ujian, barulah kita insya-Allah dengan kita melepasi ujian, baru kita dapat melepasi. Bila kita faham Allahus Samad, Allah tempat bergantung, terimalah macam mana ujian, terimalah bagaimana nikmat, kita tak bersyukur, terimalah macam mana kita tak bersabar. Itulah, maka kita kena beramal dengan ayat ibrah. Kita boleh ambil sini. Ibrah kita boleh ambil di sini ialah
hanya Allah saja tempat kita bergantung harap. Ada masalah macam mana pun, jangan jemu-jemu. Ada sebab bila Allah tak kabulkan hajat kita. Ada sebab bila Allah tak selesaikan masalah kita. Sebab apa? Sebab dia Allah nak beri syurga dengan kita. Yang pertama, Allah nak hapuskan dosa kita. Bila kita sakit sebagai contohnya, kita 2-3 hari kita berdoa dengan Allah, kita mula give up, mula cari perkara-perkara khurafat. Kita dah mula mencari perkara-perkara khurafat. Cari ilah-ilah lain dah. Cari bomoh-bomoh yang pelik-pelik ini. Maka itu ilah. Bomoh merupakan ilah. Dari segi perkara-perkara luar asbab. Maka bila buat macam itu, dia cari ilah-ilah yang lain. Maka di sini dia tak sabar dah. Maka bila tak sabar, dia fail dalam ujian. Bila dia sabar, sakit macam mana pun, dia sabar, tetap berusaha, tetap berdoa. Maka di sini Allah akan ampun dosa dia. Yang kedua, Allah beri pahala. Dan yang ketiga, apa dia? Allah naikkan darjat dia. 3 perkara. Kalau kita faham konsep musibah, kalau kita faham konsep ujian Allah ini, sebab kita nak sepatutnya. Pasal apa? Pasal dunia ini hanya untuk diuji, untuk pergi ke hari akhirat. Nak naikkan darjat kita di hari akhirat. Tapi keimanan kita amat tipis. Maka kita jarang bertadabbur, maka kita tak beramal dengan ayat-ayat yang semacam ini. Maka bila kita beramal yang semacam ini, maka sonok. Batu bila kita tengok orang sakit, orang sakit mana-mana sakit, kita kena ucap dengan dia. Sakit, la ba'sa, jangan kamu risau, jangan kamu takut. Tahurun insya-Allah, penyakit akan menghapuskan dosa kamu. Tengok, kita memberi kawan kita yang ditimpa musibah, yang sakit, supaya dia bergembira. Jangan risau. Pasal apa? Bila kamu sakit, tak sembuh-sembuh lagi, Allah nak hapus dosa kamu. Allah nak cuci dosa. Pasal apa? Pasal kadang-kadang dosa kamu banyak. Kamu tak ingat dosa-dosa kamu mana-mana tu. Kadang-kadang bila kamu sakit, yang kamu tak ingat tadi, Allah hapuskan dosa tersebut. Jadi, bila hari akhir nanti, kamu pergi dengan pahala yang banyak, dengan dosa yang tak ada, insya-Allah dengan rahmat Allah, Allah akan bagi syurga dia. Boleh Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Beranak ni lam ayat penafian. Lam tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid. Kenapa ayat penafian? Mana ada tuduhan. Bila di kalangan orang Arab, orang musyrikin ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, tuduh. Dia kata Nabi Uzair ialah anak Allah untuk orang Yahudi, Nabi Isa anak Allah bagi orang Nasara, malaikat anak Allah bagi orang musyrikin. Orang musyrik kata di kalangan pendapat orang dia lah, dia kata dia yakin dengan perkara walaupun dia mengamalkan Nabi Allah, tapi dia reka pasal dia tak ada kitab. Dia tak ada kitab, dia mula reka lah. Dia kata Allah kahwin dengan jin, dapat anak perempuan malaikat tadi yang angan dia khayalan dia lah. Maka di sini Allah menafikan. Yang kamu kata anak, yang kamu nak minta berkat ke, nak minta tolong, kalau kamu ada hajat kau minta dengan dia, kamu ada hajat kecil-kecil kau minta dengan dia, kamu nak pergi padang pasir takut sesak kau minta dengan dia, kamu ada penyakit yang kecil-kecil kau minta dengan dia, minta anak atau minta walad, minta pembantu Allah ini, minta anak Allah, naib anak ini, sebenarnya tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan Allah tak diperanakkan pun. Kamu saja mendasarkan fikiran kamu saja. Dalil bukti ada banyak ni dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan tengok surah At-Taubah. Dalil mengatakan dia orang kata ada anak. Dalil surah At-Taubah. At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair. Maka berkata orang berkata orang Yahudi, Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara. Berkata pula orang Nasara, Al-Masih ibnullah. Nabi Isa itu Al-Masih ini ialah anak Allah. Qauluhum bi afwahihim. Maka itulah
Kata-kata mereka dia dakwa perkara-perkara ini. Untuk surah untuk apa tu dalam surah untuk orang musyrikin banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, malaikat ini banyak sekali dalam ayat Al-Quran mengatakan malaikat ini dalam surah As-Saffat pun ada surah As-Saffat. Surah As-Saffat antara kasarnya Allah cabar dia orang Arab jahiliyah ini. Dia kata, mana mungkin kamu mengatakan aku ada anak perempuan, kamu ada anak lelaki? Dia kata macam tu dah. Pasal orang Arab ni tak suka anak perempuan. Dia letakkan Allah anak perempuan lah. Dia anak lelaki. Dia kata dia anak lelaki. Maka tu ayat surah As-Saffat. Tak payah baca lah. Tuan boleh tengok sendiri. Surah As-Saffat ada kisah malaikat ini dikatakan anak perempuan Allah ini tamahan. Sebab tu orang Arab jahiliyah di samping Allah dia mengambil berkat, dia ada hajat minta dengan malaikat, menyeru malaikat, doa dengan malaikat, minta dengan memohon berbagai-bagai kaedah. Begitu juga dengan orang Nasara, dia menggunakan lambang apa? Lambang salib tadi. Lambang salib. Tapi sekarang ini berhala jarang dah. Perubahan zaman dunia sekarang ini jarang tak ada orang sembah berhala lah, kecuali agama yang tak ada ni lah, Buddha ke itu adalah bahan dia orang, itu pun ada ruh di sebalik tokong-tokong untuk pekong mereka tak tersebut. Tapi sekarang ni lambang, ini dia risau ni, masyarakat sekarang ni menggunakan lambang, mengambil lambang sebagai untuk bertawassul, sebagaimana orang Nasara bertawassul lambang salib tersebut, pegang salib, minta dengan salib. Kita pun dah mula ada dah pegang tanah ambil berkat dengan tanah, pergi kononnya bila wali orang alim meninggal, dia pergi tempat kubur orang alim tu, dia pergi ambil tanah, bubuh dalam kain kuning, simpan dalam bilik tidur dia. Dia pegang, minta berkat, ada murah rezeki lah, berbagai-bagai lah. Dia minta dengan keberkatan benda-benda tadi. Keberkatan, dia mengambil lambang daripada anak ataupun pembantu-pembantu yang dirasa pembantu Allah. Sedangkan Allah kata, Allah tak ada benda tu. Ada hajat, ada masalah, minta dengan Allah terus, bukan minta dengan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan surah Al-Kahfi pun ada. Surah Al-Kahfi ayat ke-45 pun ada. Surah Al-Kahfi, tengok dekat Al-Kahfi lagi 2 minit dah. Surah Al-Kahfi wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada, dan juga Al-Quran memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah itu mempunyai anak. Sebenarnya malahum bihi min ilmin wala liabaihim, mereka tak ada pengetahuan pun mengenai itu. Allah cakap kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu la illa kadhiba, mereka tak ada perkataan apa, mereka keluar menurutkan dusta semua sekali. Mereka pendustaan saja, mereka ambil ajaran daripada datuk nenek mereka saja, mereka mengamalkan perkara-perkara tersebut. Maka di sini itu ayat ketiga ayat ketiga kita kena nafikan la ilaha tadi, tidak ada ilah-ilah yang lain dari segi anak dia ke pembantu dia ataupun orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu, ruh-ruh ulama ke ruh-ruh wali, ruh-ruh nabi, malaikat dan jin, ini tidak ada sebarang yang Allah bagi wakil dengan dia untuk minta sebarang hajat dan pertolongan dan berkat apa-apa sekalipun. Dan ayat terakhir untuk petang ni, ayat yang keempat, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufu ni sekufu, tidak ada bagi setara dengannya, tidak ada sama dengan dia. Maka tidak ada, hanya Allah ada sifat. Bila Allah ada sekian-sekian sifat dalam Al-Quran, banyak sekali, minimum pun ada Asma Al-Husna tu. Sifat nama-nama Allah sebut itu sifat-sifat dia yang zahir, yang tak zahir banyak lagi. Kita banyak pasal benda-benda perkara yang macam ni, banyak lagi perkara-perkara gaib macam ini. Maka itu sifat-sifat Allah. Tak boleh sifat-sifat tersebut ada pada makhluknya, tak setara. Maka di sini contoh ladang tadi pun Allah Allah
Allah tempat minta bantu pertolongan tak boleh sifat tak ada pada lain, maka tak ada tempat tu. Maka bila kita buat juga, kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak akidah kita. Bila kita tak beramal dengan ayat ini, maka kita akan melakukan kerosakan akidah. Dah, mensabitkan Allah dengan sifat-sifat makhluk pun tak boleh, mensabitkan makhluk dengan sifat-sifat Allah pun tak boleh, mengatakan Allah tidak ada sifat pun. Ini punca akidah yang lari ialah gagal samar dengan sifat-sifat Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk dan tidak ada sifat bagi kita tiga-tiga tersebut, maka cara nak atasinya bertadabbur ayat-ayat Allah. Pasal tujuan Al-Quran, Allah nak memperkenalkan dia sebagai Allah yang esa kepada kita hambanya. Contoh kita belajar surah Al-Ikhlas. Tak? Qul huwallahu ahad. Allah yang esa. Sifat esa ni tak ada pada yang lain. Yang lain beranak, pinak, perlukan keluarga, semua sekejahatan dunia. Tak. Pasal apa? Pasal dia tak sempurna. Allah saja yang sempurna. Tapi kalau kita di hari akhirat nanti, kita dah tak beranak pinak dah. Pasal apa? Pasal kita ni dia tak ada keluarga di sana dah. Balik dunia ini kita tak sempurna lagi. Akan mati semua. Maka sabit dengan perkara-perkara ini. Maka kalau kita mensabitkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, mensabit makhluk dengan sifat-sifat Allah, mengatakan Allah tidak ada sifat, kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara atasi, bertadabbur ayat-ayat Allah, kerana Allah nak mengenalkan dia. Bila Allah mengenalkan dia, setiap kita baca sifat-sifat Allah, maka yakinlah, oh Masya Allah, tidak, ini hanya sifat Allah. Maha mengetahui, orang lain tak boleh. Maha mengetahui. Maka dah tahu dah Allah saja tahu. Maka kenapalah kita pergi jumpa bomoh untuk mencari barang-barang kita yang hilang? Dah kenal sifat Allah. Allah saja maha mengetahui. Ulama ke, siapa-siapa ke, tak mengetahui perkara gaib. Tapi kenapa kita pergi jumpa lagi? Itu cara kita meletakkan sifat Allah kepada makhluk. Kita reka, kita jual nama. Apa salahnya ikhtiar? Kenapa ada orang jahil? Orang jahil menjual nama Allah kononnya atas dasar ikhtiar. Ikhtiar. Walaupun betul ikhtiar dia, tetapi ikhtiar dia tadi, betulnya rizak dia tadi adalah dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amat besar dosa orang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat besar dosa yang tak terampun kalau kita tidak menyedari dosa kita dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang Allah tidak ampun. Dosa besar yang lain. Dosa yang besar lain, bila habis hukuman, kita boleh juga pergi ke syurga walaupun berjuta-juta tahun, tapi dosa syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan Allah ampuni kecuali kita bertaubat. Nak bertaubat, kita kena faham. Nak kita faham, kita kena bertadabbur ayat-ayat Allah, kenal sifat-sifat Allah. Ada 3 perkara tadi. Cuba last sekali untuk akhir sekali, betapa besarnya dosa orang syirik pada Allah. Tuan-tuan tengok muka ayat surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-90. Penutup kita tengok surah Maryam. Pasal apa? Pasal manusia terkeliru dengan dosa syirik. Manusia tak takut dengan dosa syirik. Pasal manusia tak belajar bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin manusia boleh kenal Allah selagi tidak mendengar sendiri Allah mengenalkan diri dia. Tak belajar hadis tentang akidah, tak belajar kitab-kitab akidah, duduk belajar perkara-perkara karut-marut yang lain. Sambil kita tak tahu apa itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dosanya amat besar, di mana Allah tidak akan ampuni dosa tersebut. Tuan tengok surah Maryam ayat 90. Betapa besarnya. Kita tengok orang buat perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang menyalahi kita ada rasa-rasa apa pun. Tak timbul rasa takut, tak timbul rasa benci, tak timbul rasa nak marah. Pasal apa? Pasal iman kita amat. Kita tak berkeras dengan perkara-perkara akidah. Tak boleh, perkara akidah kita kena tegas. Nabi pun tegas dengan perkara-perkara akidah. Perkara-perkara kita kena buat perkara-perkara khurafat, kita kena jelas itu tak boleh, ini syirik pada Allah. Kita kena jelas perkara akidah, kita kena berani bertegas. Kita kena ada membenci perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Tengok bagaimana makhluk-makhluk yang lain selain daripada kita. Tengok makhluk yang lain. Ayat 90 surah surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawat, langit takadus sama, langit seakan-akan langit tu tatafattarna minhu
Langit hampir-hampir pecah. Tengok. Makhluk seteguh langit, sekuat langit pun hampir-hampir pecah. Kenapa? Bila manusia mensyirik, bila manusia buat perkara-perkara khurafat, bila manusia ada ilah-ilah yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kita tak sembah berhala, tapi hati kita bergantung harap kepada ilah-ilah yang, sebab tu kita menafikan la ilaha, nafikan tidak ada ilah, hanya Allah saja. Ada hajat dengan Allah, ada maksud dengan Allah, tapi tiba-tiba kita pergi buat perkara khurafat lain. Maka bila kita buat macam ini, langit hampir-hampir pecah. Dah, langit hampir-hampir pecah disebabkan amalan kita, pegangan akidah kita, perbuatan kita tadi. Itu langit. Apa dia jadi bumi pula? Watansyaqqul ardu, bumi watansyaqqu, bumi hampir-hampir terbelah. Watansyaqqul ardu, bumi hampir terbelah. Tengok dahsyatnya, bencinya, marahnya langit, marahnya bumi, sakitnya perasaan mereka. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah. Kita buat relax saja. Tidak ada sikit langsung nak mencegah kemungkaran. Kita bersekongkol dengan perkara-perkara kekufuran dengan cara kesyirikan, dengan cara buat perkara-perkara khurafat. Kita buat relax, tak ada apa-apa salahnya, biarlah. Kejap lagi diubah perasaan macam itu. Maka sedangkan makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang patuh dengan Allah, rasa amat-amat berduka cita, amat-amat marah. Tapi manusia sekecil, selemah manusia pun tidak ada rasa-rasa zalimnya kita semua. Zalimnya manusia. Tidak ada perasaan takut dan gentar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kawan-kawan dia ada menduakan Allah. Dengan Allah pembuat dengan perkara-perkara menyengutukan Allah atas perkara-perkara akidah macam ini. Itu langit, bumi, makhluk yang besar-besar semua ni. Lepas tu, watakhirul jibalu, watakhirul jibal uhuda, mana gunung-gunung pun nyaris-nyaris runtuh. Gunung-gunung pun runtuh. Ya, maknanya langit terbelah, bumi pecah, gunung runtuh. Gunung, langit ini makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang ciptakan amat-amat besar, jauh berbanding dengan manusia, tapi dia takut, patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang Allah tak suka, benda-benda yang Allah tak redha, dia rasa takut. Dalam ayat-ayat yang lain, bila manusia masuk neraka jahanam, dia menyesal, dia gigit, dia menangis, dia berlagu apa, dia marah dengan diri sendiri. Maka di situ Allah berfirman, dia kata, sekarang ini kamu marah, cukup marah dengan diri kamu sekarang ini. Maka masa atas dunia dahulu, bila kamu buat perkara-perkara khurafat, bila kamu ada ilah-ilah yang lain, aku jauh lebih marah lagi ketika itu kepada kamu ketika itu. Maka tuan-tuan menjadi pengajaran pada kita, ibrah kita sekarang ini. Bila kita buat perkara-perkara khurafat, bila kita tak mengaji akidah, kita buat tanpa kita sedari, kita buat perkara-perkara mengambil berkat, bertawassul dengan perkara-perkara yang Allah tak nyatakan, mengambil berkat dengan Allah, Allah tak nyatakan. Berdoa dengan ilah-ilah yang lain, ibadat ada tujuan-tujuan yang lain lagi, buat perkara-perkara khurafat. Maka ketika itu bumi hampir pecah marah dengan kita, langit hampir terbelah marah dengan kita, gunung-gunung hampir ranak marah dengan kita. Asal zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Kenapa manusia zalim dengan diri sendiri? Manusia zalim dengan diri dia sendiri dua punca aja. Yang pertama, manusia degil, manusia sombong untuk belajar ayat-ayat Allah. Degil, dah dapat ayat Allah, degil tak nak belajar lagi sifat-sifat Allah, perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran. Pasal Al-Quran banyak perkara-perkara akidah. Ada ulama tafsir mengatakan 1/3 daripada Al-Quran mengapakan perkara-perkara akidah. Ada juga mengatakan 70% daripada Al-Quran cerita perkara-perkara akidah. Ada hujah masing-masing. Mereka mengatakan 30% perkara akidah Al-Quran pasal ayat Qul Allah ini sama dengan 1/3 Al-Quran. Semua ayat Al-Ikhlas merupakan ayat akidah, ayat tauhid, maka dia 1/3 daripada Al-Quran. Dalam ayat ahli tafsir yang lain mengatakan 70% perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran. Jadi nak faham syirik, nak faham tauhid, nak faham lawan dia syirik,
ialah tidak ada pilihan dengan bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bila kita bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencapai matlamat kita untuk menjauhi kita daripada syirik, dan kita betul Allah pasti beri kemenangan seperti mana kemenangan dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Maka menanglah mereka yang betul-betul berpegang pada surah Al-Ikhlas, dapat kebahagiaanlah, menanglah, bahagialah, kemewahanlah atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Allah akan bagi kemenangan yang besar di akhirat, kemenangan syurga Allah bila betul-betul beramal dengan akidah seperti mana dalam surah Al-Ikhlas. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.